And it goes a little something like Selamat sejahtera kepada Sir Syamin. Hari ini kumpulan kami akan membentangkan tajuk 8 iaitu Peranan Etika dan Peradaban mendukung tanggungjawab sosial di Malaysia. Sekarang, saya akan mulakan dengan pengenalan. Di Malaysia, peranan etika dan peradaban dalam mendukung tanggungjawab sosial di Malaysia dimasukkan ke dalam definisi dan autoriti harian. Konsep realiti sosial sebagai definisi autoriti harian merujuk kepada fenomena dan tingkah laku yang berkaitan dengan perundangan, protokol dan perlembagaan yang telah diinstitusikan dan diperakui bersama. Dokumen dan pihak berkuasa dalam masyarakat membentuk definisi autoriti. Takrifan harian yang diterima bersama sebaliknya tidak terikat dengan undang-undang formal, manakala menunjukkan bahawa mereka bermotivasi dan mempunyai norma yang dikongsi bersama. Konsep realiti sosial iaitu pengalaman hidup yang diturunkan dan diterima oleh kumpulan atau strata yang berbeza berdasarkan kepentingan peribadi dan norma kehidupan sejagat. Masyarakat seharusnya menghargai etika dalam tanggungjawab sosial mengikut tajuk kajian kertas kerja ini, iaitu peranan etika dan peradaban dalam mendukung tanggungjawab sosial. Seperti dalam masyarakat berbilang etnik dan agama di Malaysia, istilah etika, moral, akhlak dan seumpamanya yang digunakan untuk menunjukkan tanggungjawab seseorang anggota masyarakat adalah berasal daripada nilai teras tamadun mereka. Tambahan pula, tanggungjawab sosial berteraskan nilai selalunya berpunca daripada agama, budaya atau falsafah hidup yang dipegang oleh mereka. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Hai, salam sejahtera. Nama saya Siti Fatimah binti Ibrahim. Saya akan terangkan pasal integriti. Integriti adalah amalan bersikap jujur dan menunjukkan kepatuhan yang tanpa kompromi terhadap prinsip dan nilai moral serta etika yang kuat. Selain itu, dalam etika, integriti dianggap sebagai kejujuran dan kebenaran atau ketepatan tindakan seseorang. Perkataan integriti ni berkembang dari perkataan integer iaitu kata sifat Latin iaitu kata sifat Latin yang bermaksud keseluruhan atau lengkap. Dengan demikian, seseorang dapat menilai bahawa orang lain memiliki integriti sejauh mana mereka bertindak sesuai dengan nilai, kepercayaan dan prinsip mereka yang mereka dakwa. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum, saya Siti Rashifah Najwa binti Muhammad Salim. Hari ini saya ingin membentangkan tentang isu rasuah. Rasuah didefinisikan sebagai memberi sesuatu kepada orang tertentu dengan niat untuk mendapatkan sesuatu yang bukan hak mereka. Perkataan suap atau suapan adalah sinonim dengan definisi ini. Rasuah atau kaedah ini mungkin dalam pelbagai bentuk seperti pinjaman, hadiah, fee, barang berharga, hartanah atau sebarang tindakan dan faedah lain. Menurut Badan Pencegah Rasuah Malaysia pula, terdapat 4 kesalahan jenayah rasuah yang utama iaitu sebarang perbuatan meminta atau menerima rasuah, sebarang perbuatan menawar atau memberi rasuah, sebarang perbuatan membuat tuntutan palsu dan sebarang perbuatan menyalahguna jawatan atau kedudukan. Perkataan rasuah sebenarnya berasal daripada perkataan Arab iaitu rishwah atau rasuah yang membawa maksud sesuatu penyambung yang dapat menghantar tujuan dengan harta sungguhkan. Perkataan ini berasal daripada rasya yang merujuk kepada tali timba yang digunakan untuk mengambil air di perigi. Dari rasuah pandangan Islam pula, rasuah diamalkan oleh mereka yang tidak menghargai normal atau menjunjung standard tertinggi kelakuan profesional. Mereka tidak menganggap akibat negatif yang mungkin berlaku. Mereka hanya mementingkan pampasan atau pulangan yang bakal diperolehi. Selain itu, mereka yang mengamal rasuah juga merupakan individu yang materialistik. Al-Kasyah ayat 26, salah seorang perempuan yang berdua itu berkata, "Wahai ayahku, ambillah dia menjadi orang upahan. Sesungguhnya,
baik orang yang ayah ambil bekerja ialah orang yang kuat lagi amanah. Kaitan dengan sikap amanah dengan rasuah ada disebut oleh Rasulullah SAW. Apabila amanah diabaikan, maka tunggulah hari kiamat. Al-Arabi bertanya, bagaimana mengabaikan wahai Rasulullah? Maka baginda bersabda, apabila sesuatu perkara diserahkan pada bukan ahlinya, maka tunggulah hari kiamat. Hadis riwayat Al-Bukhari. Memandangkan surah dan hadis yang disebutkan di atas, jelaslah Islam melarang melakukan rasuah dan nerakalah yang jelas menerima azab. Peringatan Islam ini bertujuan untuk membantu manusia mengingati nikmat dan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala dalam semua keadaan. Amalan rasuah adalah tidak beretika dan jika ia tidak dihentikan, undang-undang tidak akan ditegakkan sepenuhnya yang akan membawa kepada beberapa isu sosial. Kerajaan menjadi lebih lemah akibat daripada pendekatan ini kerana ini secara konsisten menghasilkan keputusan yang rendah atau menyimpang daripada tindakan yang dimaksudkan. Kedudukan ekonomi sebuah negara akan merosot sekiranya wujud amalan rasuah yang berleluasa. Islam melarang rasuah kerana kesan negatif yang serius terhadap negara, organisasi, individu dan juga keluarga mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fazlika binti Muhammad Ali. Saya akan membentangkan tajuk kesukarelaan. Kesukarelaan bermaksud suatu usaha ikhlas tanpa paksaan atau mengharapkan balasan yang berasaskan kepada pendidikan untuk menghasilkan masyarakat yang berkeupayaan melalui penglibatan. Ada beberapa bentuk dan peranan iaitu kumpulan sasaran kerja. Sukarela adalah individu, berkumpulan, keluarga, komuniti, organisasi dan masyarakat secara keseluruhan. Peranan yang terdapat pada para kesukarelaan ini ialah boleh menyumbang dari segi tenaga, memberi semangat atau memotivasi mangsa supaya mangsa sentiasa berfikiran positif. Akhir sekali, kebaikan-kebaikan kesukarelaan adalah dapat membentuk kepribadian dan nilai murni. Selain itu, mengisi masa terluang, memberi kesedaran tentang kesukarelaan yang masyarakat alami. Seterusnya, memupuk perpaduan antara masyarakat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum, nama saya Nur Ismail Syazwani. Saya akan terangkan tentang kesedaran nasional dalam tanggungjawab sosial. Kesedaran nasional merujuk kepada kesedaran yang wujud dalam kalangan rakyat negara tersebut. Sebagai contoh, peristiwa percubaan rampasan kuasa yang berlaku di Turki pada tahun 2016, di mana pada ketika itu jutaan rakyat Turki turut berhimpun untuk berusaha menggagalkan percubaan rampasan tersebut. Ini merupakan contoh terbaik kepada kita semua yang menunjukkan bahawa hal ehwal negara merupakan tanggungjawab sivik dan bukan hanya terletak kepada tanggungjawab kerajaan semata-mata. Antara peristiwa yang melahirkan kesedaran nasional di negara kita adalah apabila negara kita dilanda wabak COVID-19 seawal tahun 2020. Di mana pada situasi tersebut rakyat kita mula berganding bahu antara satu sama lain dan saling bantu-bantu walaupun berlainan agama, kaum dan bangsa. Sebagai contoh, mereka menyediakan inisiatif membekalkan makanan kepada golongan yang memerlukan serta menyediakan perkhidmatan kaunseling. Aktiviti bantu-bantu ini lebih dapat perhatian dan sokongan apabila mereka ini bergerak di bawah satu slogan iaitu kita jaga kita. Akhir kata daripada saya, kesedaran nasional adalah amat penting kepada sesebuah negara. Kesedaran nasional ini bukan mudah untuk dipupuk. Ia merupakan satu proses yang panjang yang mula diasuh daripada kedua orang tua kita. Kemudian diperkukuhkan lagi apabila generasi muda ini berada di sekolah dan kolej. Oleh demikian, kesedaran nasional dapat mencerminkan sesebuah negara itu aman damai dari kacamata seantero dunia. Sekian, terima kasih. Saya akan membentangkan tajuk LAS, Program Bantuan dan Kemanusiaan. Maksud program bantuan dan kemanusiaan ialah bantuan dan barangan keperluan kepada orang yang memerlukan pertolongan. Untuk permulaan bantuan akan diberi untuk jangka masa yang pendek sehingga sampai suatu masa bantuan ini akan diganti dengan bantuan jangka masa panjang oleh pihak kerajaan dan institusi lain. Tujuan program ini adalah untuk menyelamatkan nyawa, mengurangkan penderitaan dan harga diri kemanusiaan.
Slide akhir sekali, bantuan ini boleh diertikan sebagai sebuah penzahiran asas terhadap nilai kebersamaan sejagat antara manusia. Sekian, terima kasih.